Ibu bapa, pelakar identiti anak bangsa. Ibu bapa, tonggak kejayaan generasi muda. Ibu bapa, pendorong kejayaan putra-putri negara. Ibu bapa, peneraju anak Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Hadirin, simposium pengantarbangsaan bahasa Melayu baru saja melakukan kiranya. Hal ini menjadi bukti keseriusan pihak kerajaan yang cukup komited dalam memartabatkan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Bayangkan, mirip suasana zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka, bahasa Melayu kembali menjadi lingua franca. Diangkat pula menjadi bahasa rasmi Asia Tenggara. Indah sungguh hasrat bersama kita. Namun, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Semua pihak perlu memainkan peranan proaktif bagi merealisasikan impian murni ini. Untuk itu, kami terpanggil bagi membicarakan sebuah maudhu yang cukup signifikan, iaitu bahasa jiwa bangsa, sentuhan keramat ibu bapa. Hadirin, tak kenal maka tak cinta. Mulai kiranya, kita berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga-tiga ahli panel kita hari ini. Saudari panel pertama, Saudari Nur Adin Balkis binti Muhammad Noh. Beliau merupakan pengerusi Kelab Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Sains Selangor. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik saudara. Saudari panel kedua, Saudari Nur Dami Natasha binti Muhammad Nizam. Beliau merupakan penolong ketua pahlawan di Sekolah Menengah Sains Selangor. Selamat datang saudari. Terima kasih saudara pengurusi. Saudara pengurusi pula, apa khabar? Khabar baik saudari, terima kasih. Dan saudara Ketiga, Saudara Muhammad Din Hakim bin Zulkifli, Ketua Pelajar Sekolah Menengah Sains Selangor. Terima kasih saudara pengerusi. Salam bahasa kebangsaan, bahasa tercinta. benar saudara. Dan saya, Muhammad Izhar Syami bin Syahidan, yang akan mempengerusikan forum kita pada hari ini. Wahsahlan wa marhaban bikum. Selamat datang diucapkan kepada semua. Sidang hadirin, masa itu emas. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ayuh bersama-sama kita telusuri diskusi para remaja kita pada hari ini. Saya jemput Saudari Adlin untuk mendefinisikan forum kita. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudara pengurusi. Baiklah sidang hadirin sekalian, perlu saya katakan bahawa topik bahasa jiwa bangsa, sentuhan keramat ibu bapa pada hari ini amat dekat dengan kita rakyat Malaysia. Justru saya tertarik untuk berkongsi secara lebih lanjut tentang pengertian topik kita pada hari ini agar kita lebih memahami dan menghayati topik kita. Bahasa jiwa bangsa dapat kita interpretasikan apabila sesuatu bangsa dapat kita kenali berdasarkan bahasanya. Dalam konteks kita pada hari ini, kita sedang berbincang tentang bahasa Melayu, jiwa bangsa Malaysia, bahasa kebangsaan kita. Bahasa yang menjadi wahana perlembagaan identiti bangsa. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikaikan fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kemazmukan kaum, adat dan budaya mencorakkan sifat kependudukan Malaysia yang menjadi cabaran unik ke arah kemapanan perpaduan dan kemapanan identiti nasional melalui bahasa Melayu sebagai alat penyatuan. Selesai definisi bahasa jiwa bangsa, kita beralih pula kepada frasa sentuhan keramat ibu bapa yang merujuk kepada hasil didikan ibu bapa dalam kemenjadian anak-anak untuk menyelami pentingnya bahasa kebangsaan yang berkait rapat dengan pelbagai nilai murni untuk kita menyelami pentingnya bahasa. Maka secara rangkumannya, dapatlah kita fahami maudhu forum kita pada hari ini bertujuan untuk kita sama-sama menilai peranan ibu bapa dalam mengutuhkan bahasa dalam diri anak-anak. Sekian, saya kembalikan kepada saudara pengurusi. Terima kasih Saudari Adlin atas pendefinisian yang diberikan. Saya kira sidang hadirin sekalian sudah pun memahami skop perbincangan kita pada hari ini. Sidang hadirin, bahasa sememangnya jiwa bangsa. Namun, pernahkah anda semua terfikir sejauh manakah pentingnya bahasa ini dalam membentuk pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara?
Untuk meleraikan segala tanda tanya untuk menjawab persoalan tersebut, dipersilakan saudari. Terima kasih. Saudara pengerusi, baiklah, saya akan menerangkan mengapa kami mengetengahkan peranan ibu bapa dalam memartabatkan bahasa kebangsaan ini. Ibu dan bapa merupakan insan yang paling dekat di hati anak-anak. Mereka lah yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan menjaga anak-anak bagaimana menatang minyak yang penuh. Pertalian antara ibu bapa dan anak merupakan sesuatu yang tiada kalang gantinya. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang asli dan sakral yang diwujudkan melalui ikatan yang tidak akan dapat dileraikan. Setiap didikan dan pembentukan sahsiah seorang anak bermula daripada ibu bapa di rumah. Sekiranya didikan itu dengan cara yang baik, maka eloklah segala tingkah laku anak-anak. Dan begitu juga sebaliknya. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuenya. Selain itu, menurut pakar psikoterapi klinikal, Dr. Ko Teck Yen, faktor asuhan dan teladan yang dimainkan oleh ibu bapa berperanan penting dalam membentuk perwatakan anak-anak. Hal ini membuktikan bahawa Suasana kekeluargaan yang ditonjolkan oleh ibu bapa mempengaruhi kejadian anak-anak. Dalam konteks ini, ibu bapa bukan sahaja berpotensi memainkan peranan yang signifikan, tetapi dominan dalam memastikan bahasa Melayu yang ada dan dalam diri anak-anak itu utuh, iaitu sempurna kemencadannya agar mereka menjadi generasi yang meneladani pepatah, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora, dicampak ke bumi Menjadi penawar, mendukung dan mendaulatkan. kepentingan bahasa kebangsaan dalam segenap aspek. Kembali kepada Saudara penulis, Terima kasih saudari Damia. Saya sebenarnya amat bersetuju dengan pandangan yang diutarakan oleh saudari Damia. Sememangnya kita semua mempunyai ibu bapa ada tempatnya yang istimewa di dalam hati kita. Saya dan juga para hadirin semua. Jadi sekarang saya jemput pula saudara Daniel untuk memberikan buah pandangan beliau. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi, saudara dan rakan panel sekalian. Ayo bersama kita berfikir. Menurut bekas Ketua Pegawai Pendidikan Tinggi Profesor Emeritus Dato' Seri Dr. Muzaffar Ishak, Kerakusan Universiti Awam dan Institusi Tinggi mengambil pelajar asing telah menjadi punca mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa yang terhad sebagai bahasa ilmu. Perkara ini juga dijadikan sebagai propaganda oleh sebahagian ibu bapa yang bahawa bahasa Melayu tidak lagi penting dijadikan sebagai bahasa ilmu. Dalam pada itu, jika kita lihat dalam lagi, ibu bapa seharusnya sedar bahawa bahasa Melayu ini sudah berkurun-kurun lamanya dijadikan sebagai alat pengilmu Tamadun Berjaya. Oleh itu, jika ada lagi yang berkata bahawa bahasa Melayu ini tidak mampu menjadi bahasa sains dan teknologi, maka saya rasa orang itu perlu mendalami sejarah bahasa Melayu itu dengan lebih dekat lagi. Oleh itu, ibu bapa seharusnya menilai perkembangan bahasa Melayu yang semakin berubah dan menerapkan elemen ini di dalam minda anak-anak agar jati diri anak-anak terhadap bahasa kebangsaan terus diperkukuh dan secara tidak langsung memastikan bahasa kebangsaan kita terus mekar dalam jiwa anak-anak. Kembali, saudara pengerusi. Terima kasih saudara Daniel. Kini kita beralih kepada saudari Adlin. Dan ada yang ingin ditambah oleh saudari. Dipersilakan. Baiklah, saudara pengerusi, ajakan ke-9 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 memberi penekanan terhadap kerjasama ibu bapa melalui penglibatan dalam memajukan kepentingan anak-anak. Hal ini demikian kerana pendidikan yang berkesan memerlukan pengembangan tenaga oleh semua pihak. Ibarat aur dengan tebing, ibu bapa dan sekolah pula seiring, seia dan sekata menjadi tulang belakang dalam kemenjadian anak-anak. hadirin sekalian, Sokongan ibu bapa dalam aktiviti yang dirangka pihak sekolah dapat memartabatkan lagi bahasa dalam yang sedia terpasar dalam diri anak-anak. Ibu bapa sebagai suri teladan kepada anak-anak perlu menyantuni bahasa Melayu dengan menggalakkan penglibatan anak-anak dalam aktiviti bahasa yang dianjurkan oleh pihak sekolah dengan kerjasama permekasaan bahasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Contohnya,
berpantun, bersajak, bercerita. Dan mencapai awal. Dengan itu, ibu bapa bukan sahaja memartabatkan Bahasa dalam diri anak-anak, namun secara tidak langsung dapat menyemai perasaan cinta pada bahasa kebangsaan nenek moyang kita dalam diri anak-anak. Saya kembalikan kepada saudara pengerusi. Saudara pengerusi, izinkan saya mencelah. Silakan saudari. Baik, terima kasih saudara pengerusi. Saya cukup bersetuju dengan pendapat yang diutarakan oleh saudari Adilin sebentar tadi. Jikalau saudari Adilin telah menyentuh tentang peranan ibu bapa kepada pihak sekolah, kesinambungan daripada usaha ini dapat diteruskan pula oleh ibu bapa di rumah. Di rumah, ibu bapa perlu memastikan anak-anak mendalami bahasa Melayu dengan lebih dalam, dengan disusuri inisiatif seperti memberi bahan bacaan, menyokong seni lagu dan irama Malaysia serta kandungan digital yang menggunakan bahasa kebangsaan. Malahan, ibu bapa juga boleh mengajar anak-anak menuntut berita nasional dan menggalakkan perbualan dalam bahasa Melayu antara keluarga bagi memberi teladan kepada mereka selain menerapkan nilai-nilai murni. Natijahnya, anak-anak akan mulai memartabatkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam diri mereka, di samping dapat menyuburkan lagi benih pengetahuan dan mencampakkan pemahaman anak-anak terhadap keunikan dan keindahan bahasa Melayu. Hal ini bagi melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai ahli keluarga Malaysia dalam memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang diwara-warakan oleh Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang berbahagia Datuk Abang Salihuddin bin Abang Syokiran. Tuntasnya, ibu bapa serta guru perlu bersinergi ibarat rentak sedegam langkah sepijak bagi memperkasa anak bangsa yang berjaya dan juga menjadi pengguna yang bertamadun. Sekian, saya kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Adlin dan juga saudari Damia atas idea yang diberikan oleh mereka sebentar tadi. Dapat saya simpulkan di sini bahawa peranan ibu bapa dalam memartabatkan bahasa kebangsaan adalah apabila ibu bapa memberikan sokongan padu kepada pihak sekolah, kemudian diteruskan lagi kesinambungannya di rumah. Saya kira saudara Daniel seperti ada sesuatu yang ingin ditambah. Dipersilakan saudara. Terima kasih Saudara Izhar. Saya juga ingin mengetengahkan satu perkara yang penting, iaitu peranan ibu bapa dalam menerapkan nilai bahasa kebangsaan dalam diri anak-anak bukan sahaja terhenti di rumah dan di sekolah. Malah, ibu bapa juga seharusnya meneruskan dan menggalakkan anak-anak yang menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan, utamanya dalam aktiviti yang menerapkan nilai bahasa kebangsaan. Namun, aktiviti-aktiviti ini juga tidak seharusnya tertumpu kepada hal itu sahaja. Ibu bapa juga haruslah menyokong segala aktiviti kerajaan yang dianjurkan untuk menerapkan nilai kebangsaan dalam diri anak-anak. Mengapa? Sedar ataupun tidak, aktiviti-aktiviti kerajaan yang dianjurkan melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Oleh itu, apabila anak-anak kita menyertai program ini, mereka dapat mempelajari nilai-nilai murni yang terdapat dalam program-program ini. Tambahan itu pula, negara kita juga akan membentuk masyarakat yang lebih cinta akan negara di samping menanam semangat cinta akan bahasa dan penyerapan nilai-nilai bahasa dalam diri mereka. Saya percaya kalau kita dapat membentuk masyarakat yang cinta akan negaranya, maka kita dapat membentuk masyarakat yang cinta akan bahasanya. Kembali, saudara pengerusi. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel. Bak kata pepatah, siapa yang menanam, dialah yang mendapat hasilnya. Kita telah bincangkan tentang peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memartabatkan bahasa kebangsaan dalam diri anak-anak mereka. Kini, tibalah masa untuk kita lihat impak yang dapat kita peroleh hasil daripada peranan tersebut. Untuk itu, saya buka kepada mana-mana ahli panel untuk anda bincangkan tentang impak peranan ibu bapa apabila mereka angkat nilai bahasa dalam diri anak-anak mereka. Saya persilakan mana-mana. Tuan Pengerusi, izinkan saya. Anak-anak ini bukan sahaja telah didedahkan dengan warna-warni Malaysia, namun menghayati aspek ini memperlihatkan impak peranan yang telah dimainkan oleh ibu bapa. Anak-anak patriotik
Pembentuk identiti negara melihat dunia bukan daripada lensa rasmi sahaja, malah membesar dengan budaya dan adat serta aspirasi negara yang berlandaskan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi utama. Kendati pun begitu, bagaimana bahasa Melayu memartabatkan bahasan kebangsaan? Antaranya, anak-anak dapat meneguhkan jati diri bangsa. Raja Dr. Nazrin Shah Sultan Perak Darul Rizwan menegaskan bahawa bangsa Melayu terikat dengan adat, bersimpulkan bahasa dan berteraskan agama. Hal ini jelas menunjukkan bahawa bahasa jiwa jati diri bangsa. Kekuatannya terletak pada bahasa, diperkasa dalam khazanah persuratan bahasa Melayu seperti seloka, nazam, endun dan sebagainya. Kesannya, anak-anak dapat membawa diri dengan lebih baik apabila mengenali identiti negara berlandaskan prinsip jati diri negara yang teguh, bukan seperti lembu di cucuk hidung, mampu membezakan yang baik atau buruk dan mampu melakukan semua perkara yang bermaruah dan mengharumkan nama negara. Saya kembalikan kepada saudara pengerusi. Tuan Pengerusi, izinkan saya menambah. Silakan saudara, kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Sidang hadirin sekalian, bahasa diperkasa, negara sejahtera. Apabila ibu bapa mengindoktrinasi nilai penghayatan nilai bahasa kebangsaan dalam diri anak-anak, mereka akan sedar beri pentingnya kita mendahulukan bahasa kebangsaan dalam setiap perlakuan kehidupan kita. Di mana berbudi bijak, di situ langit dijunjung. 65 tahun kita merdeka, sewajarnya semua rakyat tanpa mengira bangsa, budaya dan agama menjunjung tinggi bahasa kebangsaan sebagai salah satu komponen vital dalam keluarga Malaysia kita. Ini umpama sebatang pohon. Ibu bapa seharusnya menyemai benih cinta, menyiram rasa sayang kepada bahasa yang menjadi akar kepada negara kita, Malaysia yang tercinta. Hang Tuah pernah berkata, tidak akan lenyap Melayu dari bumi ini. Mengapa? Hal ini kerana bahasa Melayu dan identiti Melayu itu sendiri telah tersebar luas ke seluruh dunia. Ini bab kata pepatah, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Oleh itu, bahasa Melayu ini sememangnya sudah terletak di tempat yang tinggi dan kini kembali ke tangan kita sama untuk kekal memartabatkan dan memantapkan lagi bahasa kebangsaan yang kita ada pada hari ini. Kembali kepada saudara pengerusi. Saudara pengerusi, izinkan boleh saya menambah? Sudah tentu saudari, silakan. Kita dapat lihat dengan lebih jelas bahawa ibu bapa merupakan pembentuk jati diri dan integriti anak-anak apabila mereka membawa diri dan memperlihatkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam aktiviti yang dilakukan. Anak-anak dapat membentuk rasa sayang dan bangga terhadap bahasa kebangsaan, seterusnya mempraktikkan bahasa Melayu dalam kalangan mereka. Walaupun mereka baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang, namun ikhtiar yang dilakukan hari ini akan mendatangkan implikasi yang besar kepada negara. Tuntasnya, tamsilnya, pada mereka umur sekarang dah lagi, mereka didedahkan untuk menyertai pertandingan yang melibatkan penggunaan bahasa Malaysia seperti pidato, syair serta debat. Penglibatan mereka ini dilihat sebagai tindakan proaktif bagi mempertingkat kualiti dan potensi diri, dan ini sudah tentu menjadi asbab lahirnya individu berjati diri acuan tempatan sesuai dengan pepatah Melayu, belakang parang kalau diasah nescaya tajam, ini kan lagi kita manusia. Kembali kepada saudara Izhab. Terima kasih kepada semua ahli panel kita. Demikianlah tadi buah bicara dan lontaran idea daripada semua ahli panel kita pada hari ini. Sidang hadirin, nak dilenturnya buluh, biar dari rebungnya, nak dibentuknya tubuh, bukan dari bengkungnya. Sebagai kesimpulan, ibu bapa memainkan peranan yang cukup signifikan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan dalam diri anak-anak. Ibu bapa berfungsi sebagai suri teladan kepada anak-anak. Bak kata pepatah, bagaimana gendang, begitulah tarinya. Penerapan bahasa kebangsaan dalam diri generasi muda harus bermula dari rumah dan ibu bapa sebagai penggerak utama. Ibarat sehampar putih kanvas yang perlu dicorak, titik warna, dicanting seninya.
Siapa yang mewarnanya? Ibu bapa lah pelukisnya. Maka warnakanlah mereka dengan warna jati diri bangsa Malaysia. Langkah pertama, melalui bahasa. Sebelum mengundur diri, izinkan saya membaca serangkap pantun. Yang kurit itu kunci, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.